ketaksamaan linear serentak. Dia bagi dua ketaksamaan linear, dia suruh kita solvekan, selesaikan kedua-dua ni dalam satu jawapan yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia contoh soalannya. Ada bahagian kiri dan ada bahagian kanan. Before this, kita selesaikan range dulu, lepas tu pergi kepada garis nombor dan integer kan. Tapi kali ni kita kena twist sikit. Twist yang macam mana? Instead of kita jadikan julat, baru buat garis nombor, tapi yang ini kita terbalikkan. Kita buat julat, kita buat garis nombor dulu, baru julat, kemudian baru kita akan dapat kita punya nilai-nilai yang mungkin bagi X in term of integer. Boleh terima? Okay, let's go. Kawan-kawan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Gang, kalau kita perhatikan dekat sini, kita ada dua ketaksamaan linear yang belum diselesaikan, yang belum dicantikkan. Ada satu bahagian kiri, dan ada satu lagi di sebelah kanan sana tu. Setuju atau tidak? Macam mana kita nak settlekan benda ni, Wak? Simple je, Wak. Awak settlekan belah kiri dulu, lepas tu settlekan belah kanan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selesaikan sebelah kiri sampai awak dapat the simplest term untuk kita punya ketaksamaan seperti ini. X sama dengan bla bla bla, ataupun X lagi besar atau lagi kecil daripada X lagi besar atau lagi kecil, lagi besar sama atau lagi kecil sama dengan bla bla bla. Macam ni kawan-kawan sekalian. Okey, maksudnya contohnya macam soalan ini. Dia tak simple lagi, betul tak? Dia bukan dalam simplest form lagi. Jadi apa boleh kita buat? Settlekan. Senang jawab, settlekan. Macam biasa. Let's go. Makcik, pakcik sekalian, sekarang ni saya nak tanya. Kita boleh baca ke tidak ketaksamaan linear ni? Boleh sangat, Kita ada X darab, sama-sama X darab 2 tambah 5 lagi kecil dari 19. So tuan-tuan dan puan-puan, sebelum simbol lagi kecil tu kita sebut apa, Kita sebut tambah 5. So tambah 5 ni saya campakkan ke sebelah jadi tolak 5. Setuju atau tidak? Yes. Maka nanti korang akan dapat berapa? Korang akan dapat 2X di 19 tolakkan dengan 5 akan jadi 14. Baik sekali. Simbol masih sama. Boleh terima? Tadi simbolnya lagi kecil daripada, yang ni pun lagi kecil daripada. Boleh terima Okey, seterusnya kawan-kawan sekalian, apa lagi yang mengganggu untuk kita dapat nilai X tu, Apa lagi yang mengganggu dengan X tu? Kita ada dua kan? Yes, dua tu yang kita kena campakkan ke sebelah sana jadi bahagi. Nanti tuan-tuan dan puan-puan korang akan dapat X lepas tu yang belah kanan tu akan jadi apa? 14 bahagikan dengan 2, awak akan dapat 7. Simbol masih sama. Lock dulu yang ni, Lock dulu. Kita nak dapatkan simplest form seperti ini dahulu. Boleh terima? Boleh Yes. Okey. Seterusnya kawan-kawan sekalian, buat benda sama dekat belah kanan ni tuan-tuan dan puan-puan. Buat benda sama yang dekat belah kanan ni. Gang, sekarang ni kita nak cari nilai X juga, betul? Sekarang ni kita masih nak cari nilai X. Let's go. Macam biasa. X darab -3 tambah 9. Setuju? Betulkan cara baca Betulkan cara baca. Sebab kadang-kadang kalau kita tersalah cara baca, membuatkan kita tersalah campak. Bila kita tersalah campak, mulalah kita nak menyalahkan soalan tu salah. Bila kita tak dapat nak jawab jawapan yang betul, mulalah kita menyalahkan pembuat soalan tu kejam. Bila kita tak dapat jawapan markah penuh, mulalah kita menyalahkan takdir. Na'uzubillah min zalik. So, gang, cara baca akan mengubah cara pandang awak. Dan cara pandang awak akan merubah persepsi awak kepada soalan. So, let's go. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. X darab -3 tambah 9. Tambah 9 kalau dicampakkan ke sebelah jadi apa? Jadi tolak 9. Baik sekali. So, tambah 9 campak sebelah jadi tolak 9. 6 tolak 9 dapat berapa? Awak akan dapat -3. Yang sebelah kiri tinggal apa, Tinggal -3x. Simbol masih sama. Boleh terima? Okey, sampai sini tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni, benda yang kita nak, family-nya adalah negatif. Benda yang kita nak sekarang ni, family dia negatif kan? Yang ni bahaya Yang ni bahaya. Dah berminggu-minggu saya nak betulkan benda ni, dan saya rasa sesiapa yang follow saya betul-betul rapat-rapat, dia dah tahu dah. Kalau jumpa family yang kita nak tu dalam keadaan negatif, apa perlu kita buat? Tukar satu, tukar semua. Tukar satu, tukar semua. Tukar satu, tukar semua. Negatif jadi positif. Negatif jadi positif.
Lagi kecil tukar jadi lagi besar. Boleh terima atau tidak? Yes. Dan yang terakhir kawan-kawan sekalian nak kena buat apa, Wak? 3 dicampakkan ke sebelah jadi bahagi. Boleh terima? Mantap. Nanti kita akan dapatlah X akan jadi lagi besar atau sama dengan 3 bahagi 3 dapat 1. And this will be our next julat yang kita akan refer nanti. Boleh terima atau tidak? Boleh Okey. Kawan-kawan sekalian, dengar Ini bukan jawapan akhir tau. Ini bukan jawapan akhir. Ingat, ada 3 jenis jawapan ataupun 3 jenis cara jawab soalan ini. Bergantung kepada soalan minta apa Ada 3, iaitu julat. Ingat, yang ini julat yang stand alone. Julat yang stand alone. Kita kena gabungkan julat ni tau. Kita kena gabungkan julat ni. So, nak gabung, relax dulu. Sebelum, hi Awish, thank you bagi heart. Sebelum awak nak gabungkan, awak kena buat garis nombor dulu. Ingat, kalaulah sekarang ni kita tengah sembang pasal kesamaan linear serentak. Ini kesamaan linear serentak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, flow dia yang pertama gabung julat guna garis nombor. Gabung julat guna garis nombor. Apa dia awak sebut? Gabung julat guna garis nombor. Terima kasih yang bagi gift. Hai, terima kasih kepada gifter. Okey, gabung julat guna garis nombor, which is dua-dua ni Wak. Yang pertama dan yang kedua, dua-dua ni kita kena gabung menjadi garis nombor. Yes, kita kena gabung guna garis nombor tuan-tuan dan puan-puan. So, nak buat garis nombor ni korang tak payah nak buat banyak-banyak Wak. Terima kasih bagi gift. Korang tak payah buat banyak-banyak Wak. Cukup dengan awak tarik sub. Okey, awak tarik 2 saja, kiri dengan kanan. Alright, dengar Yang kiri kecil, kanan besar. Kiri kecil, kanan besar. Saya nak tanya, antara 7 dengan 1, siapa lagi kecil? Antara 7 dengan 1, siapa lagi kecil tuan-tuan dan puan-puan? 1 lah kan? Yes, 1 lebih kecil. Jadi 1 awak letak kat belah kiri, 7 awak letak kat belah kanan. Boleh terima? Okey, kemudian kawan-kawan sekalian, gunakanlah ilmu kita punya garis nombor sebelum ni Wak. 7 ni Wak, dia punya anak panah tembak ke kiri ke tembak ke kanan? Dia tembak ke tembak ke kiri, betul? Yes, dia akan tembak ke kiri. Setuju atau tidak? Yes. Maka kawan-kawan sekalian, ambil yang nombor 7 ni, bulat kosong, tembak ke kiri. Kenapa bulat kosong tuan-tuan dan puan-puan? Dengar Ada kaki tak? Tak ada kaki. Bila tak ada kaki, tak adalah isi. Tembak ke kanan ke tembak ke kiri? Tembak ke kiri. Boleh terima? Macam gitu. Kita tengok pula yang satu ni kawan-kawan sekalian. Ada kaki tak? Ada kaki. So, kalau ada kaki, adalah isi. Tembak kanan ke tembak kiri? Dia adalah tembak ke kanan. Betul? Yes. Kalau ada kaki, ya Syazwan Hakimi. Yang ni lah ada kaki. Yang ni kalau ada kaki, ada isi. Dia tembak ke kanan ke tembak ke kiri tu? Dia tembak ke kanan macam gitu. Boleh terima? Yes. Now kawan-kawan sekalian, kalau korang nampak sub, dia adalah 2 line yang bertindan seperti ini. Setuju? Dia adalah 2 line yang bertindan seperti ini. Jadi Wak, kalau awak jumpa yang 2 line bertindan macam ni Wak, awak cukup ambil yang belah kiri, yang belah kanan, potong macam ni, maka nilai-nilai X akan berlegar-legar di tengah-tengah ini. Boleh terima atau tidak? Nilai-nilai X berlegar-legar di celah-celah ataupun tengah-tengah antara 1 sampai 7. Inilah dia garis nombor. Shuttle. Untuk yang pertama, garis nombor. Kita dah gabungkan kedua-duanya menggunakan garis nombor. Okey, itu yang pertama. Yang seterusnya, yang kedua Wak. Apa step yang seterusnya? Barulah kita sembangkan yang kedua. Okey. Buat julat. Dari mana ni sound ni? Oh. Buat julat dari garis nombor. Biar tak apa. Buat julat dari garis nombor tuan-tuan dan puan-puan. So, kita dah ada garis nombor.
Kita dah ada garis nombor. Now kita nak kena buat apa? Kita kena buat julat wak. Dengar sini Dia akan jadi kecil X kecil, kiri kecil, kanan besar. Kecil X kecil, kiri kecil, kanan besar. Yes, macam tu. Now, kawan-kawan sekalian, konsepnya dia akan jadi macam ni tau. Kecil X kecil, kiri kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya soalan yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Serius sangat sensitif. 1 dengan 7, siapa lagi kecil, Wak? 1 yang kecil, betul? Yes. 1 yang kecil, 7 yang besar. Maka kawan-kawan sekalian, yang akan duduk kat kiri, 1 ke 7? 1. Bila 1 duduk dekat kiri, maksudnya yang besar tu, iaitu 7 akan duduk kat sebelah kanan. Boleh terima atau tidak? Boleh terima ya? Okey, mantap. Baik sekali lah korang ni. Korang memang boleh diharap. Okay, let's go. Geng, tak siap lagi Tak siap lagi julat kita. Kenapa, Wak? Tengok sini. Geng, yang ni ada kaki. Sorry, ada isi tak? Dekat 1 ni, dia ada isi tak? Ada isi. So, kalau ada isi, adalah kaki. Dekat 7 ni, Wak, ada isi ke tidak? Tak ada isi. So, kalau tak ada isi, tak adalah kaki dekat situ. Boleh terima? Yes, maka kawan-kawan sekalian, siaplah nombor 2 kita. Inilah kita punya julat yang telah digabungkan. Ataupun range. Dah siap. Boleh. Kenapa tak diisi? Sebab tak ada kaki, kakak. Kenapa tak diisi? Sebab tak ada kaki. Kita dah sembangkan benda ni minggu lepas. Boleh ke? Okay. Last but not least, Wak, kita nak keluarkan nilai-nilai yang mungkin bagi X. Geng, yang ini, awak akan dapatkan X akan jadi berapa, Wak? Okay. Instead of kita akan dapat yang and so on yang sebelum ni, nampak tak? Before this, kita dapat nilai X adalah and so on. Kenapa, Wak? Sebab dia tahu start kat mana, dia tak tahu nak ending kat mana. Dia tahu nak start kat mana, tapi dia tak tahu nak ending kat mana. Setuju? Tapi untuk soalan ketaksamaan linear serentak ni, Wak, yang kali ni, dia tahu nak start kat mana, dia tahu nak ending kat mana. Setuju atau tidak? Yes, dia tahu nak start kat mana dan dia tahu nak ending dekat mana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, geng, yang ni ada isi tak? Ada isi. So, kalau ada isi, adalah kaki. Kalau ada kaki, 1 akan termasuk. Yes. Okey, tengok pula. Nombor 7, Wak. Nombor 7 ni, kawan-kawan sekalian, ada isi tak? Tak ada isi. Bila tak ada isi, tak adalah kaki. Bila tak ada kaki, dia masuk ke tak masuk? Tak masuk. Boleh terima atau tidak? Boleh Antara 1 sampai 7. Antara 1 sampai 7 ni, Wak, ada nombor apa je? Ada nombor apa je? Kita ada nombor 2, 3, 4, 5, 6. Setuju? Yes. Maka kawan-kawan sekalian, semua yang ada dekat tengah-tengah, dia akan termasuk. Maksudnya, 2 pun masuk, 3 pun masuk, 4 pun masuk, 5 pun masuk, 6 pun masuk. Cuma yang 7 tadi tu masuk ke tidak? Tidak masuk. Jadi kawan-kawan sekalian, kita akan start dengan yang mana masuk. Kita akan tulis yang mana masuk sahaja. So, akan dapat berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. I want to ask you, perlu tak kali ni kita jawabkan jadi and so on seperti yang before this? Ada and so on. Perlu atau tidak? Tidak perlu. Kenapa, Wak? Sebab dekat sini, dia tahu mana dia start dan mana dia habis. Boleh terima atau tidak? Yes, terima kasih, weh. So, kita akan endingkan dia dengan noktah di situ. Tuhan tolong nyatakanlah padanya tentang cinta. Okey, jadi kawan-kawan sekalian, apa yang kita kerjakan ini adalah contoh jawapan if dia suruh keluarkan nilai-nilai yang mungkin bagi X jika X adalah integer. Settle. Boleh ke tu? Boleh ke? Boleh Okey, baik sekali. Kita start pukul berapa tadi, Syaz? 10.45 Okey. Kenapa 1 masuk 7 tak? Kakak sekali lagi Kenapa 1 masuk 7 tak? Soalan yang baik. Tengok kat sini nombor 7 ni ada kaki ke tidak? Ketaksamaan linear ada kaki ke tidak? Tak ada kaki. So sana dia macam ni tau. Yang ada kaki tak ada kaki ni cerita je macam ni. Kalau ini more than or equals to.
Kalau yang ni adalah moden sahaja. Ataupun dalam bahasa Melayu, yang ni adalah lebih besar atau sama dengan. Yang bawah ni hanya lebih besar sahaja. That is why, yang ni saya panggil dia kaki tahu kat bawah ni. Yang bawah tu, lambang yang kat bawah tu saya panggil dia kaki. Kalau ada kaki, dia akan termasuk sekali. Kalau tak ada kaki, dia tak termasuk. Faham? So maksudnya kita berbalik-balik pada tadi, 7 ni termasuk ke tidak? Tak termasuk wak. X adalah nilai-nilai yang lebih kecil daripada 7. Faham? 7 tak termasuk. Dia hanyalah nilai-nilai yang lebih kecil daripada 7. Boleh? Saya nanti buat live. Boleh tak ajar graf sin cos tangent? Kalau awak nak join kelas saya at Maths minggu depan, next week, saya baru nak masuk chapter trigonometry. At Maths Form 5, chapter yang ke-6. Jemput masuklah dekat MC Plus. Minggu depan saya akan masuk. Untuk kelas Form 5 esok, dia adalah episod terakhir, chapter yang terakhir. Dan minggu terakhir untuk chapter yang kelima iaitu probability distribution, saya akan ajar macam mana nak guna calculator dalam probability distribution. Untuk Admaths. Medina untuk Admaths, Medina. Matematik saya dah habis dah. Trigonometry tu. Kalau satu tak ada kaki dan tak ada kaki sampai 7. Kalau satu tak ada kaki dan X dan tak ada kaki sampai 7. Kalau dua-dua tak ada kaki, contoh. Kalaulah dua-dua tak ada kaki, X lagi besar daripada 1 dan X lagi kecil daripada 7. So maksudnya 1 pun tak termasuk, 7 pun tak termasuk. Nilainya hanya ada 2, 3, 4, 5, 6. Boleh faham? Boleh Okay, ngam, cantik. Once awak dah faham benda ni wak, saya upgrade satu lagi level boleh? Cuma level yang kali ni wak, saya tak nak settlekan untuk awak. Level kali ni saya tak nak settlekan untuk awak. Okay, saya nak bagi idea sahaja. Okay, saya macam mana nak catch up balik bab-bab yang dah lepas. Kita ada seminar kerja bang. Okay, let's go. Gang, saya nak tunjuk je Untuk yang tadi saya tunjuk tu, dia macam ni tau. Bla bla bla. Contoh ni adalah tu, dia adalah kita gabungkan. Lepas tu dia akan jadi garis nombor, julat dan juga integer. Bla bla bla. Boleh terima? Tapi wak, untuk soalan yang selepas ni wak, dia agak sedikit unik. Dia agak sedikit menyakitkan hati. Apa dia wak? Apa benda? Kenapa julat dia boleh? Okay. Boleh saya nak tunjukkan dengan gaya saja, boleh? Kita try. Adakah dengan gaya sahaja seluruh rakyat Malaysia boleh faham? Tengok bla bla bla. Tadi soalan yang tadi dia adalah bla bla bla. Tapi wak yang ini bla bla bla. Saya ulang balik bla bla bla. Yang pertama kawan-kawan sekalian, untuk ini kita kena pecahkan dahulu. Kita pecahkan dulu ketaksamaan linear ni menjadi dua bahagian. Kalau korang perasan kat sini, kalau saya tutup yang ini, nampak tak dia ada satu ketaksamaan linear, betul? Kan? Dia akan jadi satu ketaksamaan linear. 5 adalah lagi kecil daripada 2x tolak 1. Setuju atau tidak? Yes. Kalaulah saya tutupkan yang sebelah kiri ni pula, dia akan jadi satu ketaksamaan linear yang lain, iaitu 2x tolak 1 lagi kecil daripada 15. Setuju atau tidak? Boleh setuju Baik sekali. So sebenarnya kawan-kawan sekalian, benda ni dia consist of two linear inequalities, iaitu yang pertama yang sebelah sini dan yang kedua adalah yang sebelah sana tu. Boleh terima? Okey, jadi kawan-kawan sekalian, yang ini saya pecahkan dia wak. Kita ada 5 lagi kecil atau sama dengan 2x tolakkan dengan 1. Satu lagi adalah 2x tolakkan dengan 1 lagi kecil atau sama dengan 15. Okey, saya nak bagi disclaimer dulu boleh? Saya nak bagi disclaimer dahulu. Kakak abang sekalian, saya cakap jujur dengan korang, saya yakin dan percaya yang belah kanan ni korang boleh uruskan dengan baik, korang boleh uruskan dengan tertib, korang boleh uruskan dengan cemerlang.
Setuju? Saya yakin. Saya yakin ada 268 orang ni, semua orang boleh settlekan yang belah kanan ni. Okey, jom kita settle lah, kita settle. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak campak apa? Campakkan -1, campak sebelah jadi positif. Nanti awak akan dapat 2x lagi kecil daripada atau sama dengan 15 tambah 1 dapat 16. Maka x akan jadi lagi kecil atau sama dengan 8. Semua orang saya yakin boleh dapat x lagi kecil atau sama dengan 8 ni. Setuju? Okey. Masalahnya, yang belah kiri ni, saya risau sangat. Saya risau. Saya bukan nak memandang rendah ataupun saya macam nak kata korang tak boleh. No. Bukan. Cuma saya risau. Saya concern. Okey. Wah, untuk yang ni. Untuk yang ini saja. Geng, sepanjang saya ajar awak ketaksamaan linear. Perasan atau tidak, usaha saya daripada awal minggu untuk ketaksamaan linear ni, sampai sekarang, saya masih istiqamah memastikan X sentiasa berada di sebelah kiri. Unknown yang kita nak cari tu akan sentiasa di sebelah kiri. Unknown yang kita nak cari tu akan sentiasa dekat sebelah kiri. Unknown yang kita nak cari tu akan sentiasa duduk kat sebelah kiri. Macam soalan ini, Wak, contoh, ada unknown belah kiri, ada unknown belah kanan. Usaha saya untuk memastikan semua seragam, kita paksa dia, ada X kumpul belah kiri, yang tak ada X kumpul belah kanan. Setuju atau tidak? Ini adalah usaha saya bagi memastikan kita punya pandangan terhadap algebra, pandangan terhadap inequalities ataupun ketaksamaan ni masih consistently sama. Supaya otak kita tak perlu nak proses banyak sangat benda. Banyak lagi masalah dalam dunia ni kita kena handle, Wak. Kan? Jadi kawan-kawan sekalian, boleh tak kalau saya nak ajak korang, instead of korang baca daripada kiri ke kanan, jangan, Wak. Kali ni, Wak, kita baca daripada kanan ke kiri. Kali ni kita try baca daripada kanan ke kiri. So dia akan jadi apa, Wak? Dia akan jadi 2x tolak 1 lagi besar atau sama dengan 5. Sebut dengan saya, Wak. Sebut dengan saya. Dia akan jadi apa, Wak? 2x tolak 1 lebih besar atau sama dengan 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 2x tolak 1 lebih besar atau sama dengan 5. Boleh dapat? Okey. Sebut sekali lagi. 2x tolak 1 lebih besar atau sama dengan 5. Okey. Why not awak tulis daripada kiri pula kali ni? 2x tolak 1 lebih besar atau sama dengan 5. Faham tak? Faham tak? Okey, ada orang cakap, "Sir, kenapa tak pindahkan 2x?" Tak nak. Saya tak nak pindahkan 2x sebab 2x tu dah positif. Kalau saya pindahkan ke sebelah, nanti dia akan jadi negatif. Sedih nanti hidup kita. Boleh terima? Ibarat macam ni, Wak. Ibarat macam ni. 4 lagi kecil daripada 5. Boleh tak saya nak letak 5 kat sebelah kiri? Tanpa negatifkan dia. Boleh. Baca daripada kanan ke kiri. Dia akan jadi 5 lagi besar dari 4. Setuju atau tidak? Yes, kita tukar cara baca. Itu sahaja. Boleh? Yes, mantabun. Jadi kawan-kawan sekalian, once awak dah settlekan yang ni, buatlah macam biasa. -1 campak sebelah jadi positif. Nanti korang akan dapat 2x lagi besar atau sama dengan 6. Dan akhir sekali 2 campak sebelah jadi bahagi. Nanti awak akan dapat x akan jadi lagi besar atau sama dengan 3. Settle. Setuju? Okey, dah sampai sini kawan-kawan sekalian? Bla bla bla. Boleh terima? Okey, jadi sampai sini kawan-kawan sekalian, saya rasa part yang ini saya tak perlu sambung lagi. Saya tahu korang boleh selesaikan sendiri, korang boleh gabung sendiri dan korang boleh cari jawapan sendiri, okey? Saya dah bagi panduan yang sebelah kiri ni. Nanti korang selesaikanlah yang sebelah kanan ni. Baiklah tu.